Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salam sejahtera ya. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Samsul Bari bin Jamali, Ahli Esko Kerajaan Ahli Esko Kerajaan Negeri Johor, merangkap Setiausaha Badan Perhubungan Negeri Johor, tanya Datuk Samsul dilantik jadi Esko ya. Yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Muhammad, Ketua UMNO Bahagian Paguh, sahabat-sahabat daripada bahagian ketua bahagian daripada negeri Johor, timbalan-timbalan ketua bahagian yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Salim, Setiausaha Badan Perhubungan Negeri Sembilan, yang berbahagia Datuk Samad bin Arifin, Pengurusi Tetap Bahagian, Bahagia Tuan Haji Umano bin Haji Taib, Timbalan Ketua, Tuan Haji Muzamil bin Ali dan Ketua, yang bahagia ini veteran kita Datuk Ajak Nyawiah, Ketua Wanita. Wanita ni dia tak mau panggil pergerakan sebab dia tak ada pergerakan lagi dah. Dia Ketua Wanita kan? Tak nak jadi pergerakan ni. Dah jadi tulang belakang, tak mau jadi sayap. Yang berbahagia Engineer Muhammad Fazli bin Muhammad Saleh, Ketua Pemuda, Siti Hajar dan Ali Husin, Ketua Putri, pegawai-pegawai bahagian, ahli jawatankuasa bahagian, jawatankuasa wanita, pergerakan pemuda, wanita putri, seterusnya ketua-ketua cawangan, ketua-ketua wanita, ketua-ketua pemuda, putri, cawangan-cawangan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam satu majlis yang amat ceria, yang amat bahagia, iaitu majlis perempuan serentak persidangan cawangan-cawangan dari dalam UMNO Bahagian Paguh. Saya nak ucap banyak terima kasih kepada Tuan Haji Ismail kerana menjemput saya, dan ini merupakan selain pada bahagian saya, bahagian saya dah buat minggu lepas, bahagian yang pertama saya meresmikan persidangan cawangan ya, dalam negara kita. Saya ini memang jarang nak pergi rumah. Saya duduk aja. Saya jangan keluar untuk majikan. Saya duduk, saya buat kerja. Kerana sekarang ni banyak kerja yang perlu dilakukan, banyak pemikiran yang perlu kita campakkan, terutamanya dalam keadaan politik tanah air yang sedang tak menentu, walaupun dah settle down sikit, tapi amat tidak menentu. Jadi syukur Alhamdulillah kita di Johor telah dapat ditubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional UMNO bersama dengan rakan-rakan Barisan Nasional ditubuhkan, dan yang amat berhormat sahabat kita Engineer Dato' Asni telah dilantik sebagai Menteri Besar Johor dan telah pun dilantik Esko dan Kerajaan Johor. Selamat mentadbir Negeri Johor Datuk Samsul ya, selamat mentadbir Johor. Johor mulakan ya, Johor memulakan Kerajaan Perikatan Nasional. Johor jugalah tempat mulanya UMNO. Nampaknya Johor ni sentiasa mendahului menjadi sebagai peneraju kepada masyarakat. Alhamdulillah, kita pastikan supaya kerajaan yang kita dirikan ini akan diurus dengan baik. Yang penting sekali pagi tadi Yang Berhormat Pengurusi Perhubungan
telefon saya, dia kata dia dapat datang. Dia kirim salam. Pesan saya pada beliau, sahabat, saya katakan kita jangan terojo. Kita buat kerja, buat elok dan berfikiran yang waras. Jangan kita peduli orang. Yang penting nulari kita, hati nulari kita, nawaitu kita baik. Kita jangan ada perasaan tak baik dengan orang. Ya? Kalau baik di hati, baiklah di luar kita. Ya? Itu yang penting. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah dah 1 tahun cepat berlalu. Kita baru lagi musyawarah cawangan dan nak musyawarah cawangan. Dan nanti pada bulan April sampai 19 April. Lepas tu nanti bulan Jun kita akan ada musyawarah bahagian. Tuan bersyarat lah elok. Kerana yang pentingnya UMNO ni umpama pokok, seperti yang selalu saya cakap. Pokok dia tak kuat di pucuk dan di daun. Walaupun daun dan pucuk nampak cantik malam-malam, segar hijau, tetapi pokok kuat di akar dan umbi. Akar umbi lah yang bekerja pagi, petang, siang, malam cari zat makanan untuk dibawa diproses untuk menyuburkan pokok. Tuan-tuan sekalian. Jadi UMNO pun begitu. UMNO kuat di akar dan umbi. UMNO tak kuat di kedai televisi tu, sekalian. UMNO kuat di tuan-tuan perempuan sekalian di akar umbi. Seperti yang disebut oleh Ketua Bahagian Haji Ismail dan juga Setiausaha Badan Perhubungan Datuk Samsul, bahawa melanda ombak tsunami pada pilihan raya 14. Jatuh kerajaan Johor, siapa-siapa jauh boleh jatuh. Jatuh kerajaan Puspa. Tetapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, di peringkat akar umbi, cawangan-cawangan tetap bersama dengan perjuangan kita. Alhamdulillah. Inilah yang kita namakan perjuangan. Kerana perjuangan bukan terletak kepada jawatan. Perjuangan bukan terletak kepada imbuhan. Tetapi perjuangan adalah merupakan suatu perjalanan yang kita pikul bersama-sama untuk kita pastikan agar matlamat kita untuk terus menjaga maruah martabat bangsa, agama dan tanah air akan dapat kita pikul sampai bila-bila tuan-tuan. Sebabnya bila saya ditemu ramah oleh bernama selepas pilihan raya ke-14, orang kata padan muka UMNO, padan muka UMNO. Saya katakan bukan padan muka UMNO. UMNO ini satu perjuangan untuk orang Melayu. Yang padan muka adalah padan muka Melayu. Padan muka Melayu. Tapi orang kata padan muka UMNO. UMNO tak ada kena-mengena pun. UMNO ada kerajaan, tak ada kerajaan pun UMNO tetap UMNO. Kerana UMNO itu diasaskan di atas perjuangan memaruahkan martabat bangsa dan agama dan tanah air. Itu sebenarnya. Kalau menang UMNO tak terjejas, tetapi susah sikit lah. Yang penting tuan-tuan sekalian ialah kita jangan hilang fokus. Fokus kita di peringkat akar umbi dan di atas misi seiring dan seirama. Kerana yang penting bagi kita, saya dan rakan-rakan yang di atas dan di bawah, tuan-tuan wa'imah di peringkat mana sekalipun, kita memegang dan memikul tanggungjawab di atas bahu kita untuk kita meneruskan perjuangan memaruahkan martabat bangsa Melayu dan tanah air dan agama kita ini daripada pejuang-pejuang yang telah lalu pada masa lepas. Ini tanggungjawab kita. Maka mari kita sama-sama pastikan supaya perjuangan kita ini kita teruskan. Jadi kerajaan tak jadi kerajaan itu pegang teguh. Tetapi alhamdulillah kita dapat menubuhkan kerajaan, senang sikit kerja kita. Kita sebenarnya tuan-tuan sekalian di peringkat persatuan dan juga peringkat negeri, kita tidak mengharapkan untuk jadi kerajaan selalu. Itu sebabnya selepas dipanggil oleh semua ahli-ahli parlimen ke dalam istana, seorang-seorang masuk, tuan-tuan sekalian, semua ahli parlimen kita termasuk ahli parlimen Barisan Nasional dan juga PAS dalam Muafakat Nasional, semuanya menyatakan untuk membubarkan parlimen. Dia taruh situ nombor 1 pilih Anwar Ibrahim, nombor 2 Tun Dr. Mahathir Mohamad, nombor 3 kosong.
Semua kita mengisi tempat kosong, bubarkan parlimen. Tetapi angka dia tak cukup. Dan kita jangkakan bahawa yang di-Pertuan Agong tidak berkenan untuk membubarkan parlimen. Itu sebab dibuka semula kepada parti-parti untuk mengurus, memilih siapa yang nak menubuhkan kerajaan. Banyak orang kata UMNO terutamanya dituduh merampas kuasa. Sebenarnya kita tak merampas kuasa Tuan-Tuan sekalian. Kita tak rampas kuasa sesiapa pun. Kerajaan Pakatan Harapan yang jatuh, Kerajaan Pakatan Harapan yang terbubar. Buah nangka yang kita tengok patut jatuh bulan 6 ke bulan 8 ke, dia jatuh awal. Nak buat macam mana? Kita kat bawah tak ada apa-apa, tapi dia jatuh sendiri. Jatuh sendiri takkan kita tak makan kan? Tak cerdik sangat lah kita tak makan. Kita cuma tahu kebaiknya bagi dia panas. Macam ikan lah tuan-tuan sekalian, ikan dalam lubuk kan, kita tahu kebaik, dia meloncat, dia melupur. Itu sebabnya saya selalu katakan dalam Muafakat Nasional saya dengan kuasa perunding, pengurusi dia antara UMNO dan PAS dan Tuan Ibrahim, kita katakan bahawa kita mesti pastikan Pakatan Harapan ini jangan hidup senang lagi. Kita mesti kacau dia sebagaimana mereka mengganggu kita. Itu tugas kita sebagai pembangkang. Kita sebagai pembangkang jangan menerima inang itu. Kita sebagai pembangkang, tugas kita memburukkan kerajaan. Itu tugas kita. Masa saya jadi pembangkang dulu, pagi, petang, siang, malam memburukkan kita. Kalau kita pula tuan-tuan sekalian menerima inangan dia, bukanlah pembangkang namanya. Itu sebabnya dalam mesyuarat kita katakan PAS buat kenyataan. Kita undi percaya kepada Perdana Menteri kerana kita tahu Bang Nur nak jadi Perdana Menteri. Undi percaya kepada Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Kita letak satu buah masak, tengok macam mana dia lagi tengah malam atau tidak. Itu sebenarnya memang kita rancang begitu supaya biar ada kelang kabut. Dia dahsyat wasangka antara satu sama lain. Itulah yang orang kata retak menunggu belah. Retak menunggu belah, mereka dahsyat wasangka antara satu sama lain di atas hasrat kita nak buat undi tak saya. Zaman kita sekarang itu tuan-tuan adalah zaman dalam keadaan zaman pelik. Memang pelik. Mana ada pembangkang nak undi percaya kepada Perdana Menteri? Pembangkang selalunya buat undi tak percaya. Dia pening kepala. Memang pelik tuan-tuan sekalian. Sekarang zaman kita, zaman dah pengakhir, yang pelik-pelik berlaku ya? Semua tak betul. Zaman-zaman yang perlu kita berhati-hati dan perlulah kita pastikan bahawa kita buat sesuatu yang betul. Mana tak pelik ya? Lelaki tak kenal lelaki lagi tu. Tak tahu mana satu malam, mana satu jantan, mana satu betina. Kambing ni pun tahu mana satu jantan, mana satu betina. Ini orang dah tak kenal lah macam jantan betina. Pelik tak? Memang zaman pelik. Jadi kita pasal benda-benda pelik-pelik berlaku sekarang. Jadi bukan kita merampas kerajaan. Dia kata ini pengkhianat macam-macam. Kita tak khianat sesiapa. Kita buat kerja kita. Sebagai pembangkang kita jalankan tugas kita. Takkan pula kita dengan pembangkang dengan kerajaan kita nak peluk dia, nak usap kepala dia, tak ada. Kita buat. Dan mana tak betul kita tegur. Mana dasar yang tak betul kita bantah. Dan kita amat marah tuan-tuan sekalian kerana dasar kerajaan yang nyata sekali kemudaratannya yang datang kepada orang mana. Kerajaan Pakatan Harapan kalau kita biarkan lagi 2 tahun tuan-tuan sekalian ataupun lagi 3 tahun cukup pegang, dia akan mendatangkan kemudaratan yang amat dahsyat kepada orang Melayu dan juga agama Islam di tanah ini. Itu yang perlu kita cegah. Itu yang perlu kita turunkan mereka segera. Tetapi mereka turun terlalu cepat. Kita pula jangan. Kita nak turunkan dia hujung tahun ke bila-bila. Kerana keutamaan kita ialah seperti yang saya selalu sebut, keutamaan kita ialah untuk kita
meruntuhkan Pakatan Harapan dalam pilihan raya ke-15 nanti. Itu pertamanya. Sebabnya saya katakan, semasa saya menjalankan tugas Presiden selama 6 bulan, saya katakan UMNO punya hala tuju dua saja. Satu, perkasakan parti. Nombor dua, susun strategi nak menang pilihan raya ke-15. Itu dua saja. Orang tanya macam mana nak perkasakan parti tu? Senang dia nak perkasakan parti ni. Bukan susah, bukan nak buat apa-apa. Perbetulkan kesilapan kita. Perbetulkan segala kesilapan, perbetulkan segala kesalahan kita. Pilihan raya ke-14 kita tak patut kalah, tapi kita kalah. Kalah sasukan Allah Ta'ala nak kita kalah pun betul. Kerana terlampau banyak sangat masalah dalam parti kita. Ada orang yang dah tak berjejak kaki di bumi yang nyata pun ada. Saya selalu cakap, banyak orang marah dengan saya. Pemimpin UMNO pada ketika itu semua sombong. Sombong lah. Bak kata orang tua-tua, jinjang ni naik, tangga tak nak dituruni. Dah naik jinjang tak nak turun-turun. Dah naik pelamin, turunlah. Turunlah ke bawah. Orang belakang, orang dapur tengah penat-penat masak. Janguklah sikit, dah jadi pengantin, turun masuk bilik, tak nak keluar-keluar. Tengoklah orang kampung, apa khabar? Kan? Macam mana? Terima kasihlah sama-sama tolong suri kendala kita. Kan? Senang orang. Ini tak turun-turun. Itu sebabnya orang tua-tua kata jenjang dinaiki, tangga diturun. Turun tangga berbilang rezeki. Bila kita turun rezeki ada. Berbilang rezeki, berbilang tempuh, berbilang ajal dan maut. Bila kita turun tangga macam-macam. Bukan rezeki saja, tempur pun kita akan hadapi. Dan dalam tempur, cedera itu biasa. Ajal dan maut, tangan belakang. Jadi, Datuk Damsul sekarang jadi esko, dah naik jenjang, tangga turunkan. Jangan tak turun-turun. Turun. Kita ni, ini panglima kita di Perangkat Cawangan. Panglima tuan akar dan umbi ni pun nak cari makannya. Dia buat kerja macam-macam, tapi ada juga tempat-tempat yang ada umbi dia dah kena batu ampar, batu keras, tak boleh nak ke depan lagi. Jadi tolonglah yang kena batu ni. Kita tolong. Dah ada kerajaan kita buat elok-elok. Susun elok-elok. Kerajaan yang ada ni, saya kata saya semalam mempromosikan masyarakat Perunding bersama. Saya katakan bahawa jangan kita bermegah dengan kerajaan yang kita dapati. Jangan kita kaya kerana kerajaan ini boleh jadi tak lama. Makanya tingkap yang ada ini, kan, suasana yang ada ini, ambil sepenuhnya untuk kita pastikan, untuk memperkasakan parti kita, untuk kita menghadapi pilihan raya ke-15. Menang pilihan ke-15 itulah kemenangan mutlak kita, tuan-tuan dan puan. Kita mesti menang. Sebabnya saya cakapkan dalam penggulungan perbahasan dalam Perhimpunan Agung, saya katakan mesti menang. Susun strategi elok-elok, perkasakan parti. Jangan belanjakan parti ni. Betul lah Muafakat Nasional, tapi Muafakat Nasional pun belum satu jaminan perempuan sekalian. UMNO lah. UMNO parti kita buatlah kerja kita. Walaupun kita bekerja sama dengan rakan-rakan yang lain, tetapi strategi kita. Ya? Langkah kita jangan dibaca dahulu. Langkah ni rahsia parti. Kan? JR buat kerja. Buat. Itu rahsia kita tu. Tak usahlah share-share dengan orang. Kan? Walaupun kita dah dalam Perikatan Nasional ke apa ke, parti-parti kita. Bila dalam pilihan raya, yang penting parti kita kuat dan kita boleh berhadapan dengan pilihan raya bila-bila masa. Kerajaan yang ditubuhkan ini, kita doa sama-sama lah tuan-tuan sekalian. Kerana Parlimen walaupun dapat ditangguhkan daripada 9 Mac kepada 14 Mei, tetapi kita akan menghadapi satu situasi yang tegang di Parlimen nanti. Kerana pihak sebelah memang akan cuba untuk menggagalkan kerajaan ini.
Dia tak boleh nak buat apa-apa lagi dah, kerana kuasa melantik Perdana Menteri adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Bila dah dilantik kat sumpah Perdana Menteri, kabinet telah pun disusun, maka itu dah menjadi sebagai hal ehwal di Parlimen. Maka kita perlu pastikan supaya di Parlimen akan diserahkan hak. Inilah yang akan melihat sama ada nyawa kerajaan Pakatan Nasional ini panjang ataupun pendek. Ya? Ini bukan masa untuk kita bersenang lenang, tetapi walaupun singkat umur kerajaan ini, buatlah yang terbaik untuk kita pastikan kita punya kekuatan di panel semua. Bila kita dah jadi kerajaan, hidupkan semua. Ya, Datuk Samsul sebagai pengerusi jawatan kuasa bertindak luar badan, hidupkan. Itu memang kuat punya position tu. Ya. Semua kaum kita ada. Kuatkan segera. Jangan kita lengah-lengah lagi. Tan Sri Mahyudin sedang menyusun kabinetnya. Saya banyak orang cakap macam-macam, tahniah tu. Saya katakan jawatan saya tak kira sangat. Tak penting bagi saya. Yang saya boleh tidur malam, saya lelap 4 hari ni, tuan-tuan, saya tidur nyenyak betul. Kerana DAP lah telah keluar dari kerajaan kita. Musuh saya DAP, kerana DAP memusuhi kita. DAP adalah parti yang resis, parti yang tidak ada apa-apa simpati terhadap kita punya pelbagai kaum dalam negara kita, terutamanya kepada kita orang Melayu di agama Islam. Macam-macam dia buat. Satu persatu organisasi orang Melayu, orang Islam digunturkan. Tengok betapa dahsyatnya dia mengunturkan tabung haji. Tabung haji 19.1 bilion aset tabung haji diambil begitu saja, diletakkan di bawah Kementerian Kewangan, di bawah dia. Dia bukan bayar tunai, dia tak bayar tunai pun. Dia bayar dengan melalui surat hutang kerajaan, sukuk ataupun bond Islam. Dia bagi sukuk 3 tahun dan 10 tahun. Itu sebab tabung haji masih terkial-kial dengan keadaan tunai, kerana tidak ada tunai. Dia ambil aset, tetapi aset tersebut dijualnya. Dan untuk poin sekali, ini membutuhkan institusi tabung haji. Tabung haji adalah di bawah Akta Parlimen, dan setiap sen duit tabung haji adalah duit pendeposit ataupun penyimpan penabung-penabung orang-orang Islam, petani, penolong getah, nelayan dan orang-orang Islam di seluruh negara kita. Tetapi diambil begitu saja. Kerana apa? Kerana di bawah Akta Parlimen Tabung Haji, menteri yang bertanggungjawab terhadap tabung haji adalah Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri. Menteri Agamanya siapa tuan-tuan sekalian? Mujahid yang jahil tentang mempertahankan hak orang Melayu dan juga orang Islam. Sekarang dah muda goyan-goyan. Dia boleh bagi begitu saja. Tuan-tuan dan puan sekalian, lihat apa yang telah berlaku. Dia ambil harta tabung haji, termasuklah pelaburan-pelaburan tabung haji yang melabur dalam saham TNB, Telekom, Malakoff dan macam-macam puan sekalian. Semasa harga saham menghudung. Semasa harga saham menghudung. Kalau semasa harga saham di peringkat semasa Barisan Nasional menjadi kerajaan, tuan-tuan sekalian, saham-saham pelaburan tersebut tak berharga 19 bilion. Dia berharga lebih kurang 25 ke 26 bilion. Tetapi dia mengambil harta tabung haji semasa pasaran saham dan pasaran hartanah di Kuala Lumpur menghudung. Pasaran saham Bursa Kuala Lumpur semasa Barisan Nasional 2018 bulan Mei diniagakan pada paras 1,868 mata. Tetapi semasa penghujung tahun 2018, pasaran saham merosot kepada 1,500, semalam 1,489 mata. Tuan-tuan, 300 lebih mata bermakna hampir 400 bilion nilai harta kita lesap begitu saja. Jadi macam gas itu hilang. Inilah mudarat yang paling besar yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, terutamanya Menteri Kewangan Lim Guan Eng yang sangat pandai tetapi bodoh buku dalam sejarah Malaysia. Yang paling bodoh. Hutang negara, dia kata dia nak menyelamatkan Malaysia. Hutang negara semasa Barisan Nasional cuma hutang resmi cuma
sebanyak 686 bilion. Saya adalah merupakan ahli Majlis Kewangan Negara. Semasa Barisan Nasional, saya ingat bulan Mac, Musyawarah Kewangan Negara yang terakhir 686 bilion hutang resmi. Selepas kita mentadbir 62 tahun, 62 tahun kita mentadbir hutang kita cuma 686 bilion. Dia 21 bulan, dia dah menambah hutang baru 140 bilion. Hutang resmi sekarang dah jadi 800 bilion. Itu sebabnya saya kata dia bodoh. Dia tak tahu macam mana nak mencari hasil, dia pinjam. Dia tak tahu macam mana nak cari hasil, ambil duit. Dahlah hutang baru ditambah 140 lebih bilion tuan-tuan sekalian. Dia ambil duit Petronas begitu saja tunai 82 bilion. Tunai. Lepas tu ambil lagi 10 bilion, 92 bilion semua. Tak cukup duit Petronas. Dia jual harta-harta kita. Hampir 40 bilion termasuk harta tabungan. Persoalannya dia letak duit tu di mana? Setiap kali saya tanya, dia tak dapat jawab. Dia letak duit tu ke mana? Nak kata nak bagi kepada kementerian-kementerian subsidi, tak ada. Nak kata bagi kepada petani-petani, nak bagi penurunan getah, bagi penilaian, tak ada. Dikurangkan pun ada. Saya pergi ke Langkawi pertimbangan bulan 11, nelayan, jawatan kuasa nelayan 2,000 orang ahlinya menangis di kuasa saya. Yang dapat bantuan bulanan 2,000 orang, tetapi dah dipotong kepada tak sampai 1,000 orang. Dan bukan saja dibatalkan banyak, tetapi jumlah pun dikurangkan. Itu sebab semasa dia tanya biar ketia-tia nak buat bantuan. Kerana apa? Kerana semua dipotong. Sekolah-sekolah tak ada bantuan lagi. Semua kementerian tak ada. Dia letak duit di mana? Betul, ini akan kita siasat. Kalau kita dapati ada penyelewengan, kita akan bawa di Organisasi ke mahkamah. Dia tak boleh kita lepaskan begitu saja. Walaupun orang kata jangan balas dendam, tetapi ini bukan balas dendam, ini masalah negara untuk pasien, mesti kita patahkan. Inilah yang sedang berlaku. Itu baru 1-2 tuan sekalian. Macam-macam lagi dibuat. Negara kita musnah. Itu sebabnya yang menjadi keutamaan kita tempoh hari ialah untuk kita menumpahkan kerajaan Pakatan Harapan, kerana mudarat yang dibawa oleh mereka amat besar kepada negara ini kejawapan. Tetapi alhamdulillah, nangka yang tak kita jolok jatuh sendiri. Dan dengan kata kita merampas kuasa. Bila kita merampas kuasa? Bila masanya Barisan Nasional Mufakat Nasional merampas kuasa? Tak ada. Dia yang untung. Atuk meletakkan jawatan. Perdana Menteri berhenti. Maka gugurlah semua kabinet. Macam dia Johor, kalau Datuk Asri besok pagi dia teragak dia nak berhenti, Datuk tak boleh jadi sekolah lagi dah. Datuk kena berhenti. Maka kerajaan jatuh. Dan parti-parti gabungan dalam Pakatan Harapan termasuk Bersatu pecah keluar, dan juga sebahagian daripada PKR pecah keluar. Tak cukup lagi ahli parlimen untuk mereka menjadi sebagai kerajaan. Maka macam-macamlah dibuat. Nak jadikan itu, nak jadikan abangan pada menteri, tak cukup nombor, tak cukup bilangan. Lepas tu atuk nak masuk balik, mula-mula nak bersama siapa, lepas tu keluarlah balik. Orang tua ni mental faculty dia tak kuat lagi rasanya. Keluar masuk, orang pun heran. Mula-mula tu sebenarnya kita nak sokong dia tu, tubuh kerajaan. Tapi selepas malam di Sheraton tu, tapi saya tak pergi lagi. Pagi tu Datuk Seri Anwar, Wan Azizah, Lim Tuan N dan Mat Sabu, Elephant Fight Elephant, pergi rumah Tun Mahathir, menangis-nangis. Pegang kaki Tun Mahathir, Tun jangan berhenti, Tun jangan berhenti, Tun. Di situ dia ubah. Dia kata, oh kalau ni tak apa, saya tak mau lagi bersama dengan UMNO. UMNO ni penyamun penipu, UMNO penyamun penipu. Dah lainlah bunyinya. Dah kita kelang kabut. Bila kelang kabut, malam tu kita kata susah-susah kita taruh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri lah. Jadilah Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Sebab apa tuan-tuan sekalian?
Sebab dalam peluk ibu dulu sebelum lahir Tan Sri dah tertulis jadi Perdana Menteri. Dah tertulis sebelum Westland. Ini kalau dalam kadang nak buat macam mana pun ada orang 25 tahun menunggu nak jadi Perdana Menteri. Tan Sri tak pernah mimpi pun. Dah kena buang lah tu. Dah kena pecat. Tetapi kerana di dalam perut ibu dia akan menjadi satu hari akan jadi Perdana Menteri, maka kun fayakun jadilah dia Perdana Menteri. Jangan persoalkan. Jangan orang paku ni sikit-sikit. Di Queensland tuan-tuan MP hilang tapi diganti dengan Perdana Menteri tu. Mana ada parlimen macam tu? How I wish gemar macam tu. Digantikan Menteri Besar dengan Perdana Menteri. Agaknya Allah Ta'ala kata orang pagung ni kecil sangat, Menteri Besar ni bagikan dia Perdana Menteri. Jadilah pagung ni ada Perdana Menteri. Jadi bukan kita yang merampas kuasa. Tuan-tuan bila bercakap nanti dalam mesyuarat cawangan, bagi tahu ahli cawangan, kita tak merampas kuasa. Dalam negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen ala Westminster, negara-negara Commonwealth, negara di bawah British itu, ini kita menggunakan sistem ini. Apabila kerajaan tersebut dah tak ada lagi, dah terbatal ataupun dah sendiri dia terbubar, ada dua pilihan. Sama ada ketua negara iaitu agung, kalau di British sana, di England sana Queen Elizabeth lah, sama ada nak dibubarkan parlimen ataupun parti-parti lain bergabung-gabung tubuhkan kerajaan baru. Baru-baru ni tuan-tuan takkan tak tahu bahawa Brexit, Boris Johnson nak bubarkan parlimen. Tetapi Queen Elizabeth kata no, mahkamah kata no. Jadi tak jadi bubar parlimen. Tuan-tuan Presiden, begitu juga agung kata tak sampai 3 tahun lagi nak bubar. Kalau dah lebih 30 tahun dah cukup edah itu bolehlah. Ini kita amalan biasa. Lebih 3 tahun boleh kita bubarkan parlimen. Kalau kita buat satu presiden, satu apa orang kata, satu contoh macam ni, besok sikit-sikit bubar, sikit-sikit bubar. Dah lama 1 tahun 4 kali bubar parlimen tu. Nyaya kita. Itu sebab tu kata fikir banyak-banyak. Teruslah bubar parlimen. Berkumpul balik-balik. Berunding lagi. Itu sebabnya kita dapatan kita dapat lebih daripada 112. Selepas agung buat keputusan, maka adalah jual beli yang amat berharga. Jual beli ni pun senang. Jual lelong tu kat pasar dekat Pangkor ada pasar. Pakai lelong kan mana expose lah. Lelong. Lelong 10%, 20%. Sedang terjadi. Tapi alhamdulillah ahli-ahli parlimen kita daripada Barisan Nasional dan PAS amat tetap bersama dengan perjuangan kita. Alhamdulillah. Jadi jangan risau, jangan gundah, jangan gulana. La tahzan wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan risau. Kalau hak kita, apa kita risau? Banyak cakap pilihan raya 15 kita langgar Pakatan Harapan 20. Ini keutamaan kita. Jangan kita lalai dan dapat kerajaan dah bersenang lenang. Bahkan kita mesti menggandakan usaha untuk memperkasakan parti. Perkasakan parti bukan selain senang je. Kita banyak negeri dan juga kita punya kerajaan persekutuan tak patut kalah 2014, tapi kalah kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan hikmahnya. Kalah bukan sebab satu hal saja. Kalah sebab faktor tempatan pun banyak. Saya tak tahu di negeri Johor, minta maaf cakap, tapi di negeri Sembilan kalah 5 Jun, kalah di mana? Kerana berbalah. Sabotaj dalaman. Keluar nama calon 3-4 petinggi duduk. Nak menang macam mana? Nak menang macam mana? Keluar nama ahli parlimen kau pilih 5 petinggi duduk. Baca orang kesyukuran lah Pakatan Harapan. Kita yang bagi dia menang 5 Jun berbalah. Saya kalah 3 kursi. Kalau tidak tak kalah ni, bagi itu juga tempat lain. Strategi tak betul. Selalu saya cakap strategi mesti betul.
Pilihan raya 14, 31 kursi parlimen Tuan-tuan sekalian kita serahkan di atas dulang emas kepada Pakatan Harapan. Kerana apa? Kerana adanya pertandingan 3 penjuru. Bila pertandingan 3 penjuru yang dapat kalah, kita, saya cakap dalam MKT, jangan buat pertandingan 3 penjuru. Negeri lain saya tak tahu, tapi Negeri Sembilan memang saya kalah. Tapi mengambil iktibar, mengambil contoh daripada Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar, 3 penjuru, 3 menang besar. Pilihan raya kecil tu puan sekalian lain, pilihan raya umum lain. Kalah. Kawan saya Datuk Syahkan Samsudin di Temelung, dia dapat 24,000, Pakatan Harapan dapat 26,000, PAS dapat 14,000. Cuba bayangkan, kita tak ada pertandingan 3 penjuru. Tak kalah. Begitu juga dengan semua kursi-kursi lain. Kalau tak ada pertandingan penjuru, 31 tak kalah. Kita tak kalah kerajaan pusat. 31 campur 79 campur 18 campur 1. Kita tak kalah. Jadi ini Allah Ta'ala nak bagi kita supaya belajarlah hikmahnya, janganlah berbala-bala. Alhamdulillah 6 bulan saya untuk mampu menjalankan tugas. Pada bulan pertama datang haji. Saya nak pergi jumpa dia berkunjung hormat. Kerana selepas daripada pemilihan UMNO, saya tak dapat bersama dengan Presiden Datuk Seri Zahid berkunjung hormat kepada PAS Datuk Seri Haji di Terengganu. Saya melawat anak saya di Australia. Lepas tu saya tulis surat dan dia kata boleh jumpa. Saya ingat saya nak pergi Terengganu, tapi seminggu selepas sebelum nak berjumpa, dia kata saya datang Kuala Lumpur. Lepas lagi 2 hari, dia kata nak pergi rumah tu rumah kita. Kita datang rumah saya di Taman Tun Dr. Ismail, rumah lama saya. Jadi dalam tu, dia lepas minum, saya tanya Datuk Seri, nak bawa ke mana kita ni orang Melayu? Kita nak bawa orang Melayu ke mana? Kita sekarang maruah kita dah tercemar, maruah kita dah dihina, agama Islam dah dihina. Lama pandang saya. Dia tanya saya, Tok Mat, apa pandangan? Saya kata Datuk Seri, sebelum saya matilah, walaupun saya muda pada Datuk Seri, saya kata, sebelum saya mati saya nak tengoklah supaya orang Melayu ni besar sepadulah. Kita lupakan ego kita. Kita 2 parti Melayu terbesar, UMNO dan PAS, mesti bersama. Lama di pandang saya. Peluknya saya, kata Tok Mat bawa, Tok Mat tunjuk. Itulah tuan-tuan sekalian penyatu rumah yang pertama kita buat. Dan Alhamdulillah kita tak memandang ke belakang lagi. Kita tak pandang belakang lagi. Tetapi tuan-tuan sekalian, ingatlah, penyatuan rumah ataupun muafakat nasional ini bukan lagi kepunyaan UMNO ataupun PAS. Dia dah kepunyaan orang ramai, dah kepunyaan orang Melayu. Orang Melayu rindukan penyatuan. Orang Melayu rindu. Orang Melayu rindukan perpaduan. Itu sebabnya amat bahagia sekarang di kampung-kampung. Saya pergi ke Kedah, Kompaskan, kata Tok, kami amat bahagia. Apa pasal tadi? Dulu kalau penuhi setengah masjid tak datang. Sekarang penuhi semua kampung ni. Alhamdulillah. Penyatuan rumah ini satu amat yang baik. Inilah hikmah Allah Ta'ala. Hikmah kita kalah. Agaknya kalau tak kalah, bila raya 14 hari, agaknya masih lagi lah. Kita masih lagi spray antara satu sama lain. Itu sebabnya saya katakan semasa malam penyatuan rumah, nak tanda-tanda saya malam tu saya cakap, saya katakan PAS. Saya katakan bahawa dalam Al-Quran ada surah semut. Quran ni banyak surah-surah binatang, surah gajah, surah sapi, surah semut pun ada. Sekecil-kecil binatang tu ada surah dia. Iaitu puaskan surah semut. Semut itu puaskan kalau dia datang ke rumah kita, dia manjakan rumah tu dah ada nanan. Tengok, dah ada nanan. Tapi kita tak berhenti. Kita pergi spray semut. Datangnya semut, kita spray, nanti jadi semut. Nanai buah tanah puasa dah naik ke diam, dah naik ke dinding, dah naik sampai ke sini. Itu sebabnya semut ni dijadilah salam. Bila semut ada nilai-nilai kanan. Selama ni PAS kerjanya spray kita. Sudah-sudahnya kita mati, lah DAP naik atas diri kita. Kepada muka kita kan. Itu saya cakapkan dengan PAS, berhentilah kerja spray, menyepray antara satu sama lainnya.
Kita yang patut kita buat sekarang, beli racun beradan tu kita buat sekarang. Kita spray dia malam-malam bagi dia mati. Dia dah mati dah. Dah mati dah. Tapi kita mesti, dia bukan duduk diam. Dia tidak akan duduk diam. Dia akan cari jalan untuk memfitnah kita. Ini dah dia punya tentera cyber dah berjalan lancar. Itu sebabnya saya katakan, saya lihat selepas daripada 10 hari ini, kita punya tentera cyber kita dah mula menurun lah. Tuan-tuan, saudara sekalian, pemuda-pemuda puteri, ini masa untuk kita menambah kita punya kebersedaran dalam kita punya media sosial. Dia tuduh kita pengkhianat, kita tak pengkhianat kepada rakyat. Dia tuduh kita merampas kuasa, kita tak rampas kuasa. Siapa rampas kuasa? Mana ada kuasa lagi? Kuasa kerajaan telah pun tumbang. Mereka yang sama-sama sendiri yang bergaduh, dan mereka telah tumbangkan kerajaan mereka sendiri. Kita cuma mengamalkan amalan demokrasi. Kerana tak dapat membatalkan ataupun membubarkan parlimen, kita diminta untuk menubuhkan kerajaan, dan kita ada jumlah ahli parlimen untuk menubuhkan kerajaan. Ini dia sudah kuasa. Jangan pula kita tak faham. Nanti orang tanya kita cakap kita tak rampas kuasa sesiapa. Macam dia jawab pun begitu juga. Dia punya orang keluar, maka kerajaan dia tak dapat berfungsi lagi. Di Negeri Sembilan banyak orang tanya dia, apa Negeri Sembilan tak ada apa-apa tu? Saya Negeri Sembilan, saya kata saya boleh relax kan? Sebab saya tak kasih langkah saya dibaca orang. Langkah jangan bagi baca orang tu puaskan. Langkah kalau dibaca orang mati. Saya orang gayung, anak gayung. Dalam ilmu gayung tu puaskan, langkah ni penting sekali. Sebab dibagi tahu zaman-zaman dulu tuan-tuan sekalian, sepurnama dagang berlalu, jejak ditikam hati. Sepurnama, sebulan dah dagang berlalu, tapi ditikam jejak hati di gayung. Jadi jangan tunjuk langkah kita. Bismillah, insyaAllah. Walaupun Bismillah itu tak ada bersatu, tak ada pas, tetapi kita boleh lakukan sesuatu. Tapi kita tunggu kerajaan persekutuan ditubuhkan dulu, dan kita lihat macam mana corak kerajaan persekutuan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, jangan risau. Bismillah persekutuan dulu. Yang pentingnya, bila ditubuhkan kerajaan, kita mesti bersama-sama. Jangan berojong bab kata Datuk Sazrul tadi. Jangan kita buat tak baik. Macam mana kita tak suka orang buat kat kita, macam itulah kita jangan buat. Kalau balai raya kita tak kasih kunci, kita cari lagu pikir kunci dia. Kan? Tunggu arahan daripada pejabat daerah, tunggu arahan daripada exco berkenaan, supaya penyerahan ini dibuat dengan sempurna. Tapi kalau lama-lama sangat tak bagi pun, pandai-pandai tuan lah, saya tak dengar. Kalau dah penuh pula menunggu kan, susah menunggu, tak dia bagi-bagi, dia buat tak faham dia. Bercakap dengan orang tak faham ni, kita buatlah tuan-tuan. Tetapi jangan kita gelojok dan jangan kita buat satu perkara yang boleh mencemarkan nama baik hati kita. Jadi tuan-tuan jangan risau. UMNO perlu diperkasakan. Saya dah cakap semalam dalam mesyuarat mufakat nasional penyusunan kuasa kurunding, hari-hari yang ada kita bersama kerajaan ini mesti diperkasakan. Kita telah pun menubuhkan satu jawatan kuasa krisis manajemen tim kita, untuk kita pastikan apa perlu kita buat segera, apa perlu kita buat lakukan segera, untuk kita pastikan kita tak tahu umur kerajaan kita ini, nyawa dia panjang ataupun tidak. Jadi dalam masa kita ada ini, buat sesuatu dan insya-Allah. AG Tommy Tomato dah berhenti. Dia memang patut berhenti dan buat sekarang. Dia memang tak reti, pergi mahkamah pun tak reti. Sesekali kena drill dengan peguam Tan Sri Shafie, dia lari. Dia nanti Tan Sri Ram, Datuk Sri Ram. Dia tak boleh berdepan. Dan Ketua Pesuruhjaya SPM pun dah berhenti. Dan AG dilantik seorang daripada pejabat kewangan negara. Dia adalah merupakan Ketua Peguam Cara Negara yang mempunyai pengalaman. InsyaAllah. Kita bukannya supaya orang membantu kita tidak, tetapi asalkan Peguam Negara kita merupakan seorang yang adil. Peguam negara yang menjalankan tugas mengikut lunas undang-undang. Dia bercakap dulu rule of law.
Dulu dia bercakap kalau dibuatkan kerajaan Pakatan Harapan dia akan ikut undang-undang. Habuk pun tak ada. Tak mau lanjut orang politik, semua orang politik kena lanjut. Lepas tu sebab luka tak nak berhenti. Berhentilah, kerajaan awak dah tak ada lagi, berhenti. Kan? Semua pengurusi sana pengurusi tu berhenti. Kerana apa tu pasal cakap indah khabar dari muka Pakatan Harapan. Itu sebabnya memang kita perlu jatuhkan Pakatan Harapan. Tapi alhamdulillah dia dah jatuh, kita uruslah negara ini dengan baik. Bagi sokongan kepada ini, bagi sokongan kepada Tan Sri Mahyudin. Susahlah kira dulu poin saya. Jangan bertiga baik. Kita hidup bersama ni, kita jangan jadi bak kata orang tutung limau masam sebelah, tak mau. Limau manis-manis semua. Jangan sebelah masam sebelah manis, tak mau. Jangan limau masam sebelah. Kan? Kasih bertompok, benci merata, tak mau. Kalau kasih sama semua. Jangan, oh yang itu kasih, yang ini tak kasih itu. Jangan macam tu. Kasih semua. Limau masam semua pada muka, kan? Kalau manis semua. Jangan kita bak kata orang tutup limau masam sebelah. Urus elok-elok dan insyaAllah. Saya, tuan-tuan jangan risau. Bagi saya, parti lebih penting. Jawatan itu semua Allah. Dalam rahmat saya kata lembut tu, Mak Asad, kau jaga parti saja. Jaga baik. Jangan nak bising-bising. Dulu dia dah tulis, Mak Asad, kau dah besar besok, jadi menteri besar. Saya jadi menteri besar. Walaupun saya dulu tak ada dalam politik. Saya jadi ketua bahagian lama. Ketua pemuda lama. 1955 saya ketua bahagian. 1959 saya diminta untuk balik jadi menteri besar. Saya kata buat apa jadi menteri besar? Gaji saya lebih banyak lagi. Setiap bulan saya pergi Germany, mesyuarat di Serikat. Daripada Serikat saya pergi Paris dengan tidur. Daripada sana saya pergi ke Auburn di New York. Balik saya jaga Asia Pacific. Datuk jadi ulang saya buat. Tapi pada satu ketika dalam hidup kita, kita perlu berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Saya balik juga tahun 2004. Saya balik ke rumah ni. Tapi tak adalah lagi orang tanya dulu kalau pergi mana, pergi Germany sekarang. Nak pergi mana tu? Pergi Palu. Nak pergi mana tu? Pergi basuh. Cukup lah. Dah cukup dalam hidup saya. Saya berkhidmat. Sekarang ni, saya berkhidmat untuk parti. Jadi jangan nak buat kata-kata macam-macam, tak usah. Kita ikut juga presiden kita. Presiden kita mengurus parti dengan baik. Dan saya sebagai timbalan, tugas hakiki saya akan terus membantu presiden untuk mengokohkan parti kita. Begitu juga di bahagian timbalan, tugas hakiki timbalan bantu ketua bahagian. Tugasnya ketua bantu timbalan dan juga bantu. Kalau macam tu ada harmoni hidup kita. Ya, harmoni hidup kita. Ni jawatan itu buat sekalian Allah Ta'ala perlu. Dan yang penting nantilah parti. Bila datang pilihan raya ke-15, bila pemimpin parti telah pun membuat keputusan, akulah. Ya. Sebab yang bertanding bukannya Mr. A, Mr. B. Yang bertanding adalah parti. Kalah menangnya parti. Yang nak menubuhkan kerajaan ataupun kalahnya tak dapat jadi kerajaan parti. Bukannya Haji Mail. Haji Mail wakil dia. Kerana tuan-tuan semua tak nak bagi kat dia. Parti wakil sebagai ketua bahagian. Bukan Haji Mail yang bertanding, tapi parti. Barisan Nasional bertanding, Muafakat Nasional yang bertanding. Kalau nak tubuhkan kerajaan, Muafakat Nasional, Barisan Nasional yang akan tubuhkan kerajaan. Bukan Haji Mail yang tubuhkan kerajaan. Dia nak buat apa? Seseorang menang, seseorang buat apa? Kan? Kalau tak dapat pun bertanding ni, janganlah kecil hati. Jangan kecil hati. Dah redha kan? Bukan hak kita. Bukan hak kita. Dulu punya lama dah tergantung jadi wakil rakyat. Tak dapat jadi exco. Betul tak tu? Tapi tak pernah pun orang kata keluar daripada perjuangan. Sampai masanya Allah Ta'ala kata kau jadi exco 2 tahun. Yalah, 2 tahun lagi. 2 tahun ni pension tak dapat 2 tahun. Tapi kalau boleh nanti menang kita tunggu balik kerajaan. Dan jangan kita jangkakan bahawa kerajaan ini, kalau kita
nyawa kita panjang daripada persekutuan selepas bulan Mei, jangan kita ingat kita sampai penghujung. Saya dah kata semalam, kita buat cukup penggal 3 tahun, kita fikirlah untuk kita kembalikan kuasa rakyat untuk memilih, kita dapat mandat baru tuan-tuan supaya rakyat menentukan. Kita pun tak mahu orang pandang kita menciji kita. Apa dalam kau jadi menteri sebab apa kau menumpang kuasa? Kita janjian UMNO ditubuhkan di atas penuh dengan maruah. Kita jaga maruah kita. Tetapi kerana mereka dah gugur, kita tubuh kerajaan. Dan kita perkasakan, kita perbetulkan kerajaan yang telah pun dimudaratkan oleh Pakatan Harapan. Kita perbetulkan. Kewangan kita teruk sekarang tuan-tuan sekalian. Kerajaan Malaysia sekarang teruk. Sehari selepas Pakatan Harapan kalah, kerajaan India telah pun membatalkan larangan mengimport minyak kelapa sawit daripada negara kita. Apa maknanya? Tuan-tuan dulu, dia larang mengimport minyak kelapa sawit daripada negara kita kerana malah dengan kerajaan kita. Kalah dia Pakatan Harapan, dia ambil balik ataupun dia batalkan larangan. Inilah yang perlu kita buat. Dasar luar negara kita kecoh, bergaduh dengan semua orang. Dasar kewangan kita huru bikin tu pun sekalian. Tak apa-apa dasar. Dasar pelajaran kasut hitam yang dia tahu. Tak apa-apa dasar pelajaran. Itu sebabnya kita sekarang perlu mengadakan dasar. Apa tawaran baru kita kepada rakyat Malaysia? Ini dia, satu, dasar luar negara kita ini, dasar kewangan kita ini, dasar pelajaran kita. Ini perlu kita siapkan, yang saya katakan semalam, perlu disegerakan supaya orang boleh nampak bahawa ini dia tawaran baru Kerajaan Perikatan Nasional kepada rakyat Malaysia. Itu sebabnya perlu ada orang yang duduk di belakang berfikir ya, supaya ini boleh dipikirkan. Tan Sri Mahyudin tak ada masa berfikir. Dia terpaksa berhadapan dengan semua orang. Perlu ada tim yang kuat. Ini yang akan dan telah pun kita buat semalam supaya membantu kerajaan sebagai golongan pemikir untuk kita. Kita akan bawa ramai kawan-kawan. Jadi tuan-tuan di panggung jangan risau. Kerajaan Johor ni mantap. Elok-elok kau buat. Ya? Mantap kerajaan Johor. 29 kursi kan? Dia 26. Payah dia buat minta kaya, jangan risau. Kalau buat minta kaya pun takkan berjaya. Tetapi kalau macam di kerajaan persekutuan, kita tak tahu lagi macam mana keadaan politik. Jadi sama-sama kita berdoa terus. Yang penting tuan-tuan di cawangan musyarat elok-elok. Musyarat elok-elok. Musyarat sebagai satu keluarga besar UMNO. Ahli-ahli UMNO kita terangkan. Kalau ada siapa-siapa nak bertanya, terangkan elok-elok. Dan keadaan sekarang ni orang tanya mengapa kita merampas kuasa. Kita tak rampas kuasa. Kita tak mengkhianati siapa-siapa. Kita tak mengkhianati mandat rakyat. Mandat rakyat dikhianati oleh Pakatan Harapan kerana mereka tak boleh urus negara dan akhirnya mereka sendiri yang jatuh ke kuasa. Mereka yang jadi pengkhianat sebenarnya, bukan kita. Mereka mengkhianati mandat rakyat. Rakyat suruh dia tubuh kerajaan elok-elok, tapi kerajaan yang mereka tubuh kerajaan yang memudaratkan negara, memudaratkan orang Melayu, memudaratkan agama Islam. Jadi ini yang perlu kita buat. Saya nak minta semalam supaya tabung haji ini kita tubuhkan kesihatan diraja. Kita tubuhkan kesihatan diraja. Kita bentangkan saudara apa yang telah berlaku. Apa kemudaratan yang telah dilakukan terhadap tabung haji. Tanah ladang tabung haji daripada 101,000 hektar dah jatuh kepada kurang pada 50,000 hektar. Dijual murah-murah begitu saja. Nilai ladang tabung haji di Sarawak 300 juta, dibatalkan nilai tersebut, disuruh nilai baru jadi 100 juta dan dijual kepada syarikat bukan bumi. Ini yang dilakukan oleh mereka. Kerana apa tu Masjid? Kerana tabung haji punya harga semua dah diletakkan di bawah kelolaan Menteri Keuangan. Ini yang mereka lakukan dan insyaAllah puas sekali. Kita bukan nak membalas dendam, kita bukan nak cari salah siapa-siapa, tapi kita nak perbetulkan keadaan. Dalam masa nak perbetulkan keadaan ini, ada orang-orang yang telah melanggar undang-undang, kita pastikan supaya mereka didakwa dalam mahkamah dengan adil dan seksama. Itu sajalah, saya pun banyak waktu ini nak pergi. Bukan saya tu, ini saja. Banyak orang kahwin. Jadi, staf pejabat saya pun kahwinkan anak dia. Terima kasih Jimat ya, jemput saya. Saya datang ke Johor pertama kali di panggung ni kan. Dia layak dan datang
semua datang. Jadi saya sekali dah dapat jemputan terlalu banyak untuk meresmi bahagian. Saya pun tak tahu, nanti saya bagi-bagilah. Dapat 3-4 satu bahagian, satu negeri, 3-4 satu negeri. Kan? Saya pun nak pergi juga ke tempat-tempat yang belum pernah di Johor. Tahun lepas jemputan tak belum buat lagi. Jadi di panggung ni dia saya datang ke bahagian dia kan. Alhamdulillah jumpa cawangan wanita puteri. Saya amat gembira. Seperti biasa tudung merah melebihi setengah daripada dewan. Kalau tak ada tudung merah orang tak cukup ni. Jadi pandai-pandailah jaga tudung merah ni. Gosok-gosoklah belakang Datuk Nuriah tu. Apa yang takut? Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan mesyuarat berkelompok persidangan UMNO, cawangan-cawangan UMNO pada pagi. Assalamualaikum.